Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, diberikan kekuatan kepada saya untuk menghasilkan video panduan penggunaan air ruqyah ataupun air bacaan Quran yang biasa kita akan beri kepada pesakit yang telah selesai mendapat rawatan di pusat rawatan An-Naam. Untuk makluman, air ni, saya dari segi sejarahnya lah, saya cuba kongsikan sedikit sejarahnya. Air ni saya dapat daripada arwah guru yang merawat saya pada tahun 2005 lagi. Ya, tahun 2005 dahulu lagi. Jadi semasa tersebut saya juga mengalami sakit misteri ini. Jadi apabila saya mendapat rawatan daripada beliau, dia berikan air yang dia telah bacakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia beritahu kepada saya pada masa tersebut setelah 9 tahun dia baca Quran, dan dia caranya ialah bila nak baca Quran, dia letak botol air ni di hadapan sebelah kanan dia supaya air ni mendengar bacaan-bacaan yang dia perdengarkan. Jadi apabila saya dapat air ni daripada beliau, dia minta saya meneruskan kaedah yang dia buat, iaitu setiap kali kita baca Quran, tidak kira lah kita baca surah apa sekalipun, baca Yasin ke, baca surah Muqaddam ke, tak kisah. Ya, yang pentingnya bila kita baca Quran, kita letak air ni. Kita letak air ni di hadapan sebelah kanan kita, supaya air ni sentiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Jadi untuk pesakit yang mendapat rawatan, apabila kita beri air ni untuk minum, kadang-kadang mereka bertanya cara nak minum, macam mana nak minum, dan saya nak memudahkan urusan, saya menghasilkan video ini, iaitu video menerangkan cara-cara nak guna air ini. Bagi setiap pesakit yang mendapat rawatan di pusat rawatan An-Naam, sebelum balik kita akan bekalkan mereka dengan air Quran. Air ini sebenarnya kita beli daripada kedai, tetapi kita telah tambahkan dengan air Quran yang telah kita bacakan, yang sebagaimana kita terangkan sebelum ini. Jadi cara yang sama juga untuk pesakit, apabila bawa balik air yang telah pun kita bekalkan ini, sebelum minum, cara yang paling baik ialah dapatkan satu bekas untuk kita letak air, untuk kita isi air, ya, air minuman, seelok-eloknya air minuman, jangan yang air masak, air minuman, dan kita masukkan air yang saya bekalkan ini ke dalam bekas ini, lebih kurang setengah cawan sahaja. Okey. Dan air ini kita simpan, tetapi kita minum hanya air yang dalam bekas yang besar ini. Okey. Apabila habis satu bekas, kita ulang lagi sekali proses yang sama, isi air minuman dalam bekas ni, kemudian tambah lagi sekali air yang kita bekalkan ini, ya, lebih kurang setengah cawan. Dan apabila kita buat demikian, air dalam bekas ini akan berkurangan, ya. Jadi untuk air ni kita boleh guna, sepatutnya kita guna untuk jangka masa yang panjang, ya, kita sentiasa minum. Jadi kita kena tambahkan kembali air yang telah kita campur ini ke dalam bekas, dalam botol ini, supaya air yang kita bekalkan ini tidak habis, ya. Jadi kita boleh masukkan kembali. Jadi cara paling mudah je lah, tuan-puan boleh gunakan sama ada boleh masukkan secara terus atau guna cawan dan sebagainya lah. Okey. Okey, jadi air yang kita bekalkan ini insya-Allah sebagai ibu lah kalau kita kata, dan dia boleh gunakan untuk berterusan. Jadi air inilah bila kita baca Quran, air inilah yang kita letak di hadapan sebelah kanan sebagaimana yang kita terangkan tadi. Jadi dengan cara ini, air ini dapatlah bertahan. Saya juga selalu dapat pertanyaan daripada orang yang datang berubat, bagaimana ataupun boleh tak air ini digunakan bagi tujuan orang lain yang tidak datang berubat. Okay, secara umumnya air ni kita hanya bacakan ayat-ayat Al-Quran sahaja, tanpa kita fokus kepada mana-mana individu. Jadi air ni boleh digunakan, tidak ada masalah, insya-Allah. Jadi contohnya kita katakanlah kita ada anak-anak ataupun cucu-cucu, bagi yang datang tu nenek-nenek kan, bagi ada cucu, air ni kita boleh masa kita buat air minuman, selepas kita buat air, bila siap air, kita pun letak dia di atas dalam setengah cawan, ya. Ataupun kalau kita masak-masak nasi, bila kita setelah basuh semua beras apa semua, dah masukkan air Quran ni sebagai yang terakhir.
Dan jangan lupa masa kita tuangkan air ke dalam bekas periuk tu, kita baca selawat 3 kali. Jadi setiap kali kita nak guna air ni, kita guna dengan menggunakan selawat sahaja. Ya, baca bismillah dan selawat. Selain daripada itu, kita juga berdoa. Ya, bila kita nak minum tu, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Engkau angkatlah penyakit daripada badan aku ini. Ataupun engkau angkatlah penyakit daripada keluarga-keluarga aku ini, ahli keluarga aku ini. Itu cara kita nak minum air. Okey, selain pada itu, saya juga sering jumpa kes di mana pesakit ni apabila dah pulang, mereka dah rasa ada perubahan. Alhamdulillah, Allah dah angkat sedikit penyakit. Ya. Ada mereka kata tiba-tiba rasa kembali sakit misteri ini datang kembali. Jadi dalam kebanyakan kes yang kita jumpa ialah bagi kes-kes yang sebegitu yang kita jumpa banyaknya ialah ada pihak yang membuat tambahan ataupun meletakkan benda tambahan, barang-barang sihir yang tambahan. Ya, jadi bila mereka letak barang-barang sihir tambahan ini, kesannya akan berlakulah keadaan sebagaimana sebelumnya. Tapi mungkin keadaan tu tidak sekuat ataupun tidak seteruk yang sebelumnya sebab sebahagian daripada benda-benda telah pun kita ikhtiarkan. Jadi satu cara untuk kita bantu pesakit-pesakit kalau mereka tidak mahu datang berubat lagi sekali ialah dengan cara zikir yang kita beri, amalkan zikir yang kita beri. Selain itu, mereka juga bolehlah minum air ini secara berterusan. Maksud berterusannya ialah cara minum dia tu kita minum tak perlu banyak, ya, dalam tiga kali teguk. Dan cuma kita buat biar acap kali supaya macam kita makan ubat lah, ya, kita makan ubat tu ikut jadual. Mana kita makan pagi, kita minum pagi, minum tengah hari, malam dan lewat malam kalau kita masih lagi tak tidur. Okey. Jadi pada saya inilah usaha yang kita boleh buat pada untuk membantu pesakit-pesakit yang datang berubat di sini, ya. Dan sama-samalah kita doakan semoga usaha yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah dan sakit yang kita tanggung ini Allah akan angkat. Ya. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.